dinamakan zaman salafus salih. Ini dah zaman salafus salih. Kan kalau kita dengar ustaz-ustaz di TV sebut zaman salafus salih, zaman salafus salih, zaman salafus salih, itulah dia dah. Bila kita dengar PU menyebut bahawa PU, apa itu PU, pencetus rumah, sebut salafus salih, satu kisah zaman salafus salih, kita pun pening apa salafus salih. Dia tak cerita salafus salih itu apa, dia cerita kisah yang berlaku pada zaman salafus salih. Dia tak cerita salafus salih itu gapo dia. Kata orang Kelantan, gapo dia. Gapo dia tu salafus salih. Dia tak cerita. Sebab dia fokus pada kisah nak cerita ni. Macam-macam teknik lah yang dibuat. Kan? Masing-masing punya cara nak menarik perhatian. Ustaz Hafiz dengan cara dia, PU Hafiz, mana ada ustaz dah PU ya kan. PU Hafiz dengan cara dia, PU Syahul dengan jambut panjang, PU Yub dengan cakap perak, PU Rahmat dengan gaya orang muda. Tapi tak diterangkan salafus salih itu apa dia. Salafus salih ialah 3 kurun yang awal dalam sejarah umat Islam. Nabi sebut, Nabi kata 3 kurun ini kurun yang terbaik dalam sejarah umat Islam. Zaman salafus salih ni tak ada pun menyambut hari yang peristiwa yang penting ni, tak ada. 200 tahun selepas itu pun tak ada. Sampailah ke zaman berlakunya perang salib. Zaman berlakunya perang salib, apabila tentera salib menguasai Baitul Maqdis dan menguasai Syam dan Palestin. Daripada kerajaan Islam, daripada empire Islam. Perang salib ni berlaku hampir 200 tahun. Bayangkan tuan, 200 tahun, bayangkan berapa generasi. Daripada Monyang sampai ke Cicit Piut, tak habis lagi 200 tahun bayang. Perang dunia pertama berapa tahun? 4 tahunnya. Perang dunia kedua berapa tahun? 6 tahunnya. Ini 200 tahun perang salib, tak berhenti-henti, bersiri-siri. Kejap Kristian menang, kejap Islam menang, kejap Kristian menang, kejap Islam menang. Jadi ketika itu pemimpin-pemimpin Islam ketika itu melihat kegoyahan umat Islam menghadapi serangan tentera salib, kerana umat Islam ketika itu, ada zaman-zaman Islam mentadbir 23 dunia ni tuan. Bukan zaman umat Islam macam sekarang ni. Ya, Nabi sebut, Nabi kata umat Islam zaman sekarang ni kan bukan Isail. Umat Islam zaman sekarang ni seperti buih di lautan. Dia jadi makanan, hidangan yang dikerumuni oleh orang-orang di sekeliling. Ini umat Islam sekarang. Kita ni tunggu masa nak dilapah, tunggu masa nak dijamah aja. Ini umat Islam sekarang. Ketika itu umat Islam mentadbir 2/3 dunia masa itu. Tetapi apabila dunia sudah mula melekat dalam pemikiran umat Islam, mereka sudah leka dan alpa, mereka sudah mula lupa kepada Allah, mereka sudah mula lupa kepada Nabi SAW. Maka Allah Ta'ala kirimkan tentera salib menawan Syam dan Palestin serta Baitul Maqdis. Jadi pemimpin Islam ketika itu melihat umat Islam tidak berdaya menahan kemarahan tentera salib, menawan Syam, Palestin dan Baitul Maqdis, kerana umat Islam sudah lupa kepada Allah, sudah lupa kepada Nabi SAW.
Jadi macam mana cara nak bangkitkan balik ingatan umat Islam ni kepada Nabi SAW supaya mereka ni kembali menjadi umat yang disegani, menjadi khairu ummatin ukhrijat linnas. Bincang, umarah berbincang, bermuzakarah dengan ulama. Kalau khusus dia mengikut cerita dia, kalau yang khusus dia di utara Iraq, di Mausil, nama sultan tu Al-Malik Shah Muzaffar Ukabri. Ulama yang khusus dalam yang diajak berbincang tentang isu-isu semasa ketika itu ialah Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Bincang macam mana nak buat. Kita tengok kita sudah goyah. Khalifah Ar-Rashidi, Khalifah Abbasiyah di Baghdad hanya tinggal simbol saja. Dia tinggal simbol yang di-Pertuan saja. Yang di-Pertuan Agung dia, simbol. Dalam Malaysia yang di-Pertuan Agung itu simbol. Dia bukan boleh buat apa pun. Dia bukan mentadbir pemerintah negara, dia simbol kesatuan negara. Bersatunya rakyat negara kita ini kerana adanya yang di-Pertuan Agung ni tadi. Itu simbol penyatuan, simbol kesatuan. Sedangkan dia tak boleh buat apa. Supalah ketika itu Khalifah Abbasiyah ketika itu hanya simbol penyatuan umat Islam. Dia tak boleh buat apa. Empayar Islam terpecah-pecah. Terpecah-pecah. Tak seperti mana pada zaman Nabi, zaman Khulafaur Rasyidin. Dia terpecah-pecah. Bila terpecah-pecah, mudahlah musuh nak menyerang. Apa sebab musuh boleh mengasap orang Islam sekarang? Cekai. Pasal apa? Musuh boleh serang orang Islam sekarang. Bukan saja serang secara fizikal, tapi serang dengan pelbagai cara. Sebab umat Islam itu berpecah-pecah. Umat Islam itu berpecah. Berpecah. Tak ada kesatuan. Itu keadaannya begitu. Jadi macam mana nak buat ni? Bincang